Salam guys, Muaz Malik di sini dan di tangan aku sekarang ni adalah jam tangan yang paling latest lah daripada Mokvoy. Dia bukan yang terbaru sebab dia dah lama dah ada dalam market. Dekat ujung tahun lepas dia orang lancar jam ni. So jam tangan ni adalah jam tangan yang paling latest lah daripada Mokvoy, iaitu TicWatch Pro 3 GPS. Dan kalau sekarang ni korang sedang mencari sebuah smartwatch yang paling powerful lah untuk digandingkan dengan smartphone Android korang, dan dalam masa yang sama korang nak jam tangan tu, dia memang saing-saing hampir hebat dengan Apple Watch, dan memang jam ni lah jawapan dia. Dia tak sama hebat dengan Apple Watch, tapi dia hampir nak sampai. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita mulakan video ini. Let's go! Jadi sebelum-sebelum ni, kalau korang perasan lah, yang mana aku ada buat few review berkenaan dengan jam tangan juga. Tapi jam tangan yang aku review, dia tak sama macam jam tangan TicWatch Pro 3 GPS ni. Sebab jam tangan yang aku review sebelum ni, dia adalah lebih kepada fitness tracker yang menyerupai macam sebuah smartwatch. Tapi lain cerita dengan TicWatch Pro 3 GPS ni. Jam ni dia memang dia true smartwatch lah. Sebab jam ni dia menjalankan sistem operasi yang dicipta khas untuk kegunaan pada jam tangan ni, yang dipanggil sebagai Wear OS by Google. So apa maksudnya semua ni? Maksud dia ialah kalau korang gunakan TicWatch Pro 3 GPS ni, korang akan mempunyai pengalaman penuh Wear OS lah, di mana korang akan mempunyai kemampuan untuk menggunakan jam ni untuk install app daripada Google Play Store. Korang nak install apa, Spotify tu semua boleh install. Lepas tu korang juga boleh gunakan jam ni untuk membaca dan membalas mesej. Korang boleh terima panggilan dan membuat panggilan straight daripada jam ni je. Korang juga boleh gunakan fungsi Google Assistant. Korang juga boleh gunakan jam ni untuk merekod aktiviti kejegasan korang, kadar tidur, langkah seharian, kadar oksigen dalam darah, monitor degupan jantung, dan akhir sekali, seperti nama dia, memandangkan ianya mempunyai teknologi GPS terbina, so korang boleh track lah pergerakan korang dengan lebih tepat. Jadi macam yang korang boleh nampak, yang aku explain tadi tu semua, jam tangan yang menggunakan Wear OS ni, dia mampu untuk memberikan feature yang lebih banyak dan lebih baik berbanding jam tangan fitness tracker lain yang ada dekat dalam pasaran ni. Tapi macam kebanyakan jam tangan Wear OS lain juga, antara satu dia punya kelemahan utama lah, kita boleh panggil dia kelemahan utama yang terdapat pada jam yang menjalankan Wear OS ni, adalah dia punya bateri dia memang lemah sikit. Lemah yang macam mana? Selalunya Wear OS, jam tangan yang menggunakan Wear OS ni, paling maksimum pun boleh dapat lah dalam sehari setengah macam tu lah. Tapi lain cerita untuk TicWatch Pro 3 GPS ni lah. Dia orang claim yang mana korang boleh gunakan jam ni full feature, semua turn on, and bateri dia boleh bertahan selama 72 jam. And bila aku dah pakai tu, betul lah apa yang TicWatch cakap tu. Memang aku mampu untuk dapatkan bateri life dalam 3 hingga 4 hari macam tu. Memang semua benda aku turn on. Jadi jawapan untuk persoalan macam mana bateri life dia ni boleh powerful macam ni, bagi aku ada 3. Pertama, jam ni dia menggunakan chip pemprosesan yang lebih baru kan, lebih powerful, lebih power efficient. Senang cerita, dia punya chip dia ni memang dicipta khas lah untuk kegunaan jam tangan pintar, iaitu Snapdragon 4100. Kemudian yang kedua, kapasiti bateri dia besar, iaitu 577 mAh. Dan yang last kali, yang ketiga, yang ni unik sikit lah, iaitu implementasi 2 jenis skrin, yang mana salah satu daripada skrin dia tu adalah skrin jenis super jimat tenaga. Jadi TicWatch Pro 3 GPS ni, dia menggunakan skrin utama jenis Retina OLED, and skrin dia ni memang super duper cantik lah, tak payah nak cerita banyak lah. Memang brightness level pun tinggi, dan kena pula Wear OS ni, dia punya interface dia tu adalah lebih kepada dark mode punya style. So segala teks or animation tu akan nampak pop color dia tu. So memang super nice lah. Tapi once korang matikan je skrin dia ni, skrin kedua dia tu akan mainkan peranan, yang mana skrin kedua dia ni adalah skrin jenis FSTN LCD jimat tenaga. So macam korang yang nampak, dia akan paparkan benda-benda yang essential lah. Memang nama dia pun essential mode. So sebab skrin kedua ni lah yang mampu untuk membuatkan bateri life dekat jam ni boleh pergi sampai 4 hari lebih. Jadi fungsi essential mode ni, dia bukannya fungsi always on display sebenarnya. Kalau korang nak gunakan fungsi always on display tu boleh je. Tapi kalau korang gunakan fungsi AOD tu, dia memang akan makan bateri sikit lah. Tapi berdasarkan pengalaman aku, lepas aku gunakan jam ni selama 2 bulan, aku memang tak pernah pakai pun always on display dia tu. Sebab bagi aku, benda yang paling penting adalah aku nak jimatkan tenaga, and apa yang dipaparkan dalam essential mode ni pun kira dah cukup memadai untuk aku. And let's say kalau macam aku nak tengok kan, yelah dah pakai jam
mahal-mahal mesti nak tengok watch face dia semua kan. Dekat sini pun korang tak perlu risau sebab dia punya fungsi tilt dia tu memang dia punya sensor yang digunakan tu memang sangat precise. So asalkan korang angkat je tangan, dia terus akan menyala. Korang turunkan je, dia akan terus padam, dia masuk dekat essential mode tu. Kemudian kalau kita tengok pula dari segi rekaan dia pula, rekaan luaran dia pula, pada bahagian atas jam ni rangka dia ni diperbuat daripada stainless steel. So memang kukuh. Kemudian pada bahagian belakang pula, bila kita pusingkan jam ni, dekat sini dia orang gunakan material plastik lah untuk penutup belakang dia ni. Dan dekat sini juga korang akan nampak terdapatnya optical heart rate dan SpO2 sensor, pin pengecasan dan quick release style punya wristband pada tali jam dia ni. Dan bercakap berkenaan dengan tali dia ni, dekat sini pun macam agak interesting jugalah. Sebab pertama, dari jauh kalau kita sekali pandang dia punya tali jam ni, dia nampak macam tali jenis kulit kan. Sebab yalah dia macam ada jahitan dekat tepi ni semua bagai kan. Memang bila sekali pandang tu nampak macam tali kulit. Tapi sebenarnya tali dia ni adalah tali jenis silikon sebenarnya, bukan kulit pun. Jadi antara spesifikasi lain yang terdapat pada jam ni ialah dia kalis air IP68. So setakat nak bawa pergi mandi ke, nak bawa pergi berenang ke, memang tak ada masalah. Even workout berenang pun memang ada. Kemudian dia juga ada built-in speaker dan mic untuk korang gunakan untuk jawab call. Speaker dia ni memang tak adalah kuat sangat pun sebenarnya. Kalau korang berada dekat mall contohnya, sebenarnya memang agak payah jugalah nak dengar dengan jelas bunyi speaker dia ni kan bila kita jawab call tu. Tapi at least kira okey lah. Let's say bila emergency kan, korang tak boleh nak keluarkan smartphone korang tu semua, dan korang boleh gunakan lah jam tangan TicWatch ni untuk jawab call tu. Kira okey lah. After that, fungsi GPS dia pun bagi aku memang sangat bagus. Ianya mampu untuk lock location korang dalam masa kurang 3 saat je, and bacaan dia pun memang cantik, memang tepat. Dan last sekali untuk pengecasan, dalam kotak korang akan dapat satu kabel magnetik yang korang boleh gunakan untuk tempel dekat jam ni lah bila korang nak cas jam ni. Satu lagi yang aku suka berkenaan dengan jam tangan ni adalah fungsi apabila dia baca kita punya kadar tidur tau. Sebab aku bagi tahu korang kenapa aku suka. Macam aku ni orang yang tak tidur kira kadar tidur, waktu tidur aku dia tak ideal tau. Sebab aku malam berjaga, pukul 9 pagi baru aku tidur, pukul 2 petang baru aku bangun. And selalunya bila aku guna jam-jam lain, dia tak boleh detect tau. Dia just hanya akan detect waktu tidur aku kalau aku tidur pada waktu malam je. Tapi lain dengan TicWatch Pro 3 GPS ni kan, tak kisahlah aku tidur siang ke ataupun petang aku ambil nap ke 30 minit ke sejam ke, dia tetap akan mampu baca aku punya waktu tidur tu memang dengan tepat gila. So benda ni memang sangat membantu aku lah. Kemudian yang kedua, sebab ini adalah the true smartwatch kan, dia gunakan Wear OS kan. So sekarang ni aku dah boleh guna untuk balas mesej lah. So let's say bila ada mesej macam WhatsApp masuk ke kan, aku boleh pilih dua cara untuk balas mesej-mesej ni. Pertama adalah dengan menggunakan voice, ataupun yang kedua aku boleh gunakan full keyboard kan. Full keyboard dia memang full habis. Dan last kali yang ketiga, benda yang aku suka adalah dia memang mempunyai watch face, library watch face yang memang berlambak gila lah untuk korang gunakan. Dan kalau korang nak tukar dia punya watch face ni, korang just perlu pergi ke app companion dia. Dia ada dua app companion yang korang kena download, wajib download, iaitu app Wear OS dan satu lagi adalah app Movoy. So ini kira macam kelemahan lah, sebab korang kena download dua app kan. Jadi bila lepas korang dah download dua app ni, bila korang buka tu, dia ada option lah untuk korang tukar dia punya watch face tu. Memang banyak, pilih je lah apa yang korang nak. Kemudian untuk benda yang aku tak berapa nak suka berkenaan dengan jam ni, memandangkan harga jualan dia pun memang agak keras. Harga jualan dia adalah melebihi RM1,000, dan pada tanda harga jualan macam ni, dia masih lagi menggunakan option yang masih ada untuk pengecasan adalah wire. So maksudnya dekat sini dia tak ada fungsi untuk wireless charging. So yalah, nak kena bawa lah mana-mana korang pergi. Let's say korang pergi camping ke ataupun outstation 3, 4, 5 hari ke, korang kena bawa lah dia punya kabel dia tu kan. So benda ni memang agak annoying lah. Kalau dia ada wireless charging punya coil tu, boleh je nak charge kan. Smartphone sekarang macam smartphone aku sendiri pun ada fungsi untuk reverse wireless charging. So kalau ada fungsi untuk wireless charging tu, memang cantik lah, memang ngam lah. Memang dia boleh jadi antara jam yang perfect lah. Kemudian benda yang kedua aku tak berapa suka berkenaan dengan jam ni adalah dia punya fungsi vibration dia yang agak murah lah sebenarnya. So by default dia punya vibration dia tu memang soft gila teruk punya lah. Dia punya soft tu sampai kalau ada notification masuk, memang aku terlepas lah. Senang cerita, dia punya vibration dia tu tak sama macam Apple Watch. Macam Apple Watch dia punya vibration dia tu haptic kan, haptic feedback kan. So rasa macam tangan korang diketuk kan. Yang ni tak, korang akan rasa pergelangan korang ni digegarkan. So
itulah benda yang aku tak berapa suka berkenaan dengan jam ni. Lain-lain, semuanya aku rasa basically sama je lah. Macam dia punya fungsi, dia punya OS, YOS dia pun memang basic. So segala navigasi tu korang akan buat dengan menggunakan jari korang lah. Korang nak turunkan notification ke, swipe dekat dalam dia punya tiles dia pun korang boleh customize kan. Korang boleh gunakan fungsi Google Assistant, tekan je lama-lama dekat button atas. Kemudian untuk korang masuk ke dalam menu, korang kena tekan button atas ni juga. And then kalau korang nak pergi ke shortcut untuk korang start workout, korang boleh tekan button bawah dia ni. Bila tekan button bawah dia masuk, dan kemudian korang akan nampak kat sini lah, dia ada banyak gila jenis workout yang korang boleh pilih. Jadi TicWatch 3 Pro GPS ni korang boleh dapatkan pada tanda harga jualan sekitar RM1,300 macam tu lah. Aku akan letak link pembelian dekat dalam description box di bawah kalau korang berminat nak pergi beli lah kan. Aku akan letak link kat bawah, korang check it out nantilah. Jadi kesimpulannya, adakah korang patut beli TicWatch Pro 3 GPS ni? Kalau korang adalah pengguna smartphone Android dan korang teringin untuk mempunyai sebuah jam tangan Wear OS yang terbaik yang ada dekat dalam pasaran sekarang ni, then memang aku sangat sarankan untuk korang go for TicWatch Pro 3 GPS ni. Aku boleh guarantee korang mesti akan rasa puas hati punya dengan korang punya pembelanjaan korang tu. Tapi dekat sini, kalau let's say korang ni nak beli jam tangan ni sebab korang nak fokuskan pada dia punya fitness dia kan, korang mencari sebuah jam tangan fitness tracker pada tanda harga jualan yang macam ni, aku memang takkan berapa sarankan untuk korang go for jam ni lah. Sebab untuk price range 1,300 macam tu, korang sebenarnya dah boleh cari satu fitness tracker yang memang khas dicipta untuk tujuan bersukan. Contohnya macam jam daripada Garmin ke, ataupun daripada Suunto. Sebab jam-jam yang macam ni, dia punya bacaan dia tu tak kisahlah untuk dia punya heart rate monitor ataupun waktu korang running tu semua, GPS dia memang akan lebih tepat, lebih precise sebab memang dia dicipta untuk tujuan tu. Hanya go for TicWatch Pro 3 GPS ni kalau priority utama korang adalah korang nak pengalaman Wear OS tu, dan kemudian priority kedua korang barulah untuk dia punya tujuan kejegasan tu semua kan. So kalau susunan kepentingan korang tu adalah macam tu, then barulah aku boleh sarankan untuk korang go for jam ni, okay? Jadi guys, sampai di sini saja video kita untuk hari ini. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.